Penjenayah dikehendaki berjaya dicekup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Anas Farhin dalam Berita Tengah Malam. Polis Kelantan berjaya menahan seorang penjenayah dikehendaki dan merampas 2 pistol dalam serbuan di kampung Tanjung Cat, Kota Baru pada Selasa. Suspek yang berumur 36 tahun itu turut mempunyai 2 rekod jenayah lampau. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, dalam serbuan pukul 11 malam itu, pihaknya turut merampas 54 peluru hidup, 1,200 biji pil kuda dan 550 biji pil Eramin 5. Dalam pemeriksaan itu juga kita telah menjumpai, ditunjukkan oleh suspek sendiri, 2 pucuk pistol. Satu ialah pistol semi-auto Beretta dan 1 revolver jenis Magnum 357. Jadi dan juga peluru 35 butir peluru hidup 9mm Luger dan juga 19 butir peluru hidup 357 MAG Magnum. Menurutnya, suspek kini disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api penalti lebih berat 1971 dan Seksyen 8-A Akta Senjata 1960. Manakala bagi kesalahan mengedar dadah, suspek ditahan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Beliau berkata suspek dipercayai terlibat dalam kes-kes keganasan di Kelantan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dengan kerjasama Medivest Sendirian Berhad melupuskan dadah bernilai 1.04 juta ringgit. Dadah jenis metamfetamin seberat 26 kg itu dilupuskan setelah kes berkenaan selesai dibicarakan di mahkamah. Pengarah Maritim Melaka dan Negeri Sembilan, Kapten Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz dalam satu kenyataan menjelaskan, dadah itu adalah hasil rampasan yang dilakukan pihaknya pada tahun 2022. Menurutnya, proses pelupusan dijalankan dengan menggunakan kaedah pembakaran yang diuruskan oleh Medivest Sendirian Berhad. Kaedah itu dipilih kerana ia merupakan salah satu cara yang selamat dan berkesan untuk memusnahkan dadah yang dirampas. Seramai 101 tahanan Dipo Imigresen Tanah Merah Kelantan dihantar pulang ke negara asal melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada Selasa. Penghantaran itu membabitkan 54 warga Myanmar, 28 Indonesia, 12 India dan 7 warga Bangladesh. Pengarah Jabatan Imigresen Kelantan Muhammad Faizal Syamsuddin berkata, kesemua warga asing terlibat berusia antara 16 hingga 57 tahun, termasuk 5 kanak-kanak berumur 1 hingga 6 tahun. Tahanan terbabit melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 Pindaan 2002 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pulau Pinang merampas 2,800 liter minyak diesel bersubsidi yang diseludup. Rampasan dibuat menerusi pemeriksaan terhadap sebuah lori di tepi Jalan Bagan Lalang, Butterworth. Pengarahnya S. Jagan berkata pemeriksaan tangki minyak lori terbabit mendapati ia telah diubah suai kepada kapasiti lebih besar. Menurutnya, kesemua rampasan yang disita dianggar bernilai RM27,620. Pemandu lori dipercayai melarikan diri dan meninggalkan lori tersebut di tepi jalan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kelantan menahan 2 lelaki disyaki cuba menyeludup keluar 10,175 kg minyak masak paket bersubsidi menggunakan sebuah lori. Pengarahnya Wan Jamal Abdul Salam Wan Long berkata, suspek ditahan berhampiran Jabatan Kampung Kubang Panjang Tumpat pada pukul 4 pagi Selasa. Beliau berkata minyak masak dianggarkan bernilai RM20,350 itu dipercayai dibawa dari Ipoh Perak dan untuk diseluduk ke negara jiran. Modus operandi yang digunakan adalah membawa masuk minyak masak paket bersubsidi tempatan
untuk dihantar ke negara jiran melalui pengkalan haram dan menggunakan pelbagai jenis kenderaan sama ada kenderaan penumpang, lori atau van untuk disimpan sebelum diedarkan di pasaran negara jiran. Menurutnya, hasil soal siasat mendapati suspek menerima upah sebanyak RM300 untuk menghantar minyak masak berkenaan. Sementara itu, beliau berkata penguatkuasaan khususnya di kawasan sempadan akan ditingkatkan berikutan jangkaan permintaan tinggi minyak masak paket bersubsidi dari negara jiran pada Ramadan ini. Sebuah kontena membawa muatan 25 tan daging khinzir dari Sepanyol bernilai RM400,000 disita Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Johor di Pelabuhan Pasir Gudang. Pengarah Makis Johor, Eddie Putra Mat Yusof menerusi kenyataannya berkata, hasil pemeriksaan dijalankan mendapati konsainan terbabit tidak mematuhi syarat import kerana tiada label. Beliau berkata mengikut syarat permit, setiap bungkusan daging hendaklah dilabel butiran serta nama, alamat, nombor loji dan tarikh penyembelihan. Menurutnya, kes disiasat mengikut Seksyen 15-1 Akta Makis 2011. Sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Pesawat ringan Black Sheep 160TR yang terhempas di kapal Selangor bulan lepas berkemungkinan besar pecah di udara. Laporan awal Biro Siasatan Kemalangan Udara Kementerian Pengangkutan mendedahkan kepingan struktur besar pesawat terpisah daripada rangka utamanya ketika pesawat dalam penerbangan sebelum terhempas di ladang kelapa sawit. Tiada petunjuk menandakan berlaku kebakaran sebelum atau selepas pesawat itu terhempas berdasarkan serpihan ditemui di lokasi. Pesawat tersebut mempunyai larangan tidak terbang atau tidak dibenarkan terbang selain jadual penyelenggaraan berkala didapati tidak teratur. Malah ada ketikanya penyelenggaraan dilakukan oleh juruteknik tidak bertauliah. Melihat kepada impak junaman, tidak mungkin mereka yang berada di dalam pesawat boleh terselamat. Nahas pada 13 Februari lalu mengakibatkan juruterbang dan pembantu juruterbang maut selepas mereka ditemukan terbenam bersama bahagian kokpit pesawat. Polis menahan kakak kepada mangsa pembunuhan kejam Mila Sharmila Samsusah atau Bella di bawah Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak 2001. Tahanan reman sehari itu susulan laporan polis dibuat seorang wanita yang mendakwa gambar anaknya berumur 4 tahun tersebar menerusi TikTok Live yang dibuat suspek. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Asisten Komisioner Ismail Dollah berkata, wanita berusia 36 tahun itu dibenarkan reman oleh Mahkamah Magistrate Batu Pahat pagi tadi. Beliau berkata selain Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak 2001, perbuatan suspek juga disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Sebuah telefon bimbit yang dipercayai digunakan untuk tujuan tersebut turut dirampas. Baik, perkembangan siasatan kes 3 mangsa lemas di kolam latihan kereta kebal sebuah kem tentera di Temerloh, Pahang 26 Januari lalu. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan memaklumkan pihaknya kini berada di fasa akhir untuk memutamatkan hasil siasatan. Beliau berkata dalam masa sama, pihaknya akan memperbaiki prosedur operasi standard SOP instalasi kawasan latihan berisiko tinggi bagi mengelak ia diceroboh. Kita revisit dia punya SOP mungkin sebab sekarang ni pun memang kita ada rondaan oleh anggota pengawal yang bertugas. Probably sama ada dari segi kekerapan, lepas tu kita pastikan bahawa tidak ada orang awam atau sama ada anak-anak ataupun siapa-siapa orang awam dibenarkan mendekati kawasan tersebut melainkan anggota yang menjalani latihan. Dalam kejadian itu, 2 kanak-kanak lelaki berumur 11 tahun dan seorang lagi 13 tahun yang juga anak anggota di kem terbabit ditemui lemas dalam kolam latihan sedalam kira-kira 2 meter itu. Susulan insiden tersebut, Tentera Darat Malaysia TDM menubuhkan lembaga siasatan bagi mengenal pasti punca kejadian. Sementara itu, perkembangan kes dakwaan pukul melibatkan seorang anggota tentera di Kem Rasah Negeri Sembilan oleh penyelianya Jumaat lepas.
Tan Sri Muhammad Hafizuddin maklumkan ia telah selesai selepas kedua-dua pihak setuju untuk berdamai. Menurutnya, kedua-dua pihak juga telah menarik balik laporan polis yang dibuat sebelum ini. Bagaimanapun, katanya siasatan lanjut masih diteruskan bagi mengenal pasti punca kejadian membabitkan mangsa berumur 22 tahun itu. Banyak ada berlaku sisi faham dan apa yang dinyatakan di dalam laporan seperti ini sebenarnya tidak begitu tepat. So, perkara ini telah diselesaikan di pihak, bukan saja mangsa, malah melibatkan anggota keluarga. So, diselesaikan cara baik dan saya rasa benda ini pun telah tertular juga di dalam media sosial di mana mereka sama-sama telah pergi ke Balai Polis Semban untuk menarik balik laporan polis ini. Terdahulu tular di media sosial satu laporan polis serta beberapa gambar berhubung kejadian itu. Tular di TikTok kononnya yang di Pertuan Agong mahu sekolah vernakular dihapuskan. Hasrat didakwa di Zahir Baginda kerana ia ditafsir penghantar sebagai mengancam perpaduan negara. Seakan-akan cuba melagakan petikan kenyataan Menteri Pendidikan mengenai ketetapan untuk meneruskan sekolah vernakular turut dimainkan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati persepsi yang cuba dicipta penghantar tidak berasas. Dia dipercayai menyalah tafsir titah Seri Paduka Baginda dan memilih konteks yang ada kepentingan dengan dirinya. Hakikatnya, yang di Pertuan Agong menerusi titah mahu bahasa kebangsaan diperkasa. Dasar baharu bagi memperkukuh perpaduan negara turut dicadang diperkenal. Pengoperasian sekolah vernakular yang diiktiraf Akta Pendidikan 1996 pula langsung tidak disentuh Baginda. Henti sebar berita palsu, tak perlu heret istana ke kancah persepsi. Penyebaran berita palsu adalah jenayah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Menangani isu 3R bangsa, agama dan raja, RTM dah bernama dilihat sentiasa mendukung segala usaha kerajaan melalui bahan siaran di televisyen, radio dan media digital. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, kedua-dua agensi berkenaan sentiasa mendidik masyarakat untuk menghormati nilai ilmu dan membuat keputusan berdasarkan teras budaya madani. Sepanjang 2023, RTM telah mengambil inisiatif menjadikan 3R sebagai tema perbincangan melalui siaran program di TV, iaitu Bual Bicara Naratif Khas yang telah bersiaran sebanyak 6 kali. Pada 31 Mei 2023, Naratif Khas telah mengutarakan topik menoktahkan isu kalimah Allah dan menangkis sentimen ekstremis agama pula, bersiaran pada 8 Ogos tahun lalu. Bernama turut melaksana usaha sama menerusi penerbitan beberapa rancangan dan program. Rang Undang-Undang Perkhidmatan Parlimen telah siap dan hanya menunggu mangsa untuk dibentangkan di Parlimen. Bagi merealisasikan usaha reformasi ini, beberapa sesi libat urus yang berkesan dengan izin meaningful engagement telah diadakan pada tahun 2023 dan pada tahun ini 2024, termasuk semua pihak yang di-Pertua Dewan Negara, yang di-Pertua Dewan Rakyat, Setiausaha Dewan Negara, Setiausaha Dewan Rakyat, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, Kementerian Kewangan MOF, Jabatan Peguam Negara AGC serta bahagian hal Hewan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri BAHYU bagi memuktamadkan ketetapan dasar berkenaan dalam perkara ini. Jadi jawapan di sini memang dah 90% dah siap. Rang undang-undang pun dah siap. Hanya tunggu masa. Langkah reformasi itu selaras matlamat memartabatkan doktrin pengasingan kuasa antara Badan Perundangan dan Eksekutif, sekaligus memperkasa semangat perlembagaan. Segera selesaikan tunggakan gaji pekerja. Notis berhubung perkara terbabit telah dikeluarkan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia kepada Kedah Agro Holdings Berhad Januari lalu. Jelas Menteri Sumber Manusia Steven Sim, pihaknya tidak akan berkompromi dengan isu yang nyata melanggar Seksyen 19 Akta Kerja 1955. Saya harap
perkara ini boleh diselesaikan dengan secepat mungkin sebab ada lebih kurang 24 orang pekerja dalam syarikat tersebut yang tidak dibayar gaji sejak bulan September yang lalu. Mereka telah berjanji bahawa akan meminta satu bantuan daripada kerajaan negeri, akan adakan mesyuarat dengan Menteri Besar pada hari ini. Jadi saya harap mungkin selepas keputusan mesyuarat mereka, kita akan membuat keputusan yang seterusnya lah. Beliau menyatakannya selepas melancarkan inisiatif caruman percuma skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri Perkeso di Putrajaya. Kerajaan Pahang menafikan berlakunya pengeluaran bahan nadir bumi secara haram di kawasan hutan simpan di daerah Lipis, Pahang. Penafian itu susulan kenyataan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad berhubung perkara itu ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Ipoh Timur Lee Chuan Hao di Parlimen pada Selasa. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata kenyataan itu adalah kurang tepat. Jelasnya apa yang berlaku adalah pihak berkuasa telah mengesan satu lokasi yang cuba dijadikan kawasan lombong nadir bumi berdasarkan peralatan yang ditemui pada 20 Mac 2023. Pemeriksaan Jabatan Mineral dan Geosans Malaysia Negeri Pahang mendapati peralatan dan barangan makmal berkenaan adalah untuk melombong nadir bumi. Bagaimanapun tiada aktiviti pengeluaran dikesan dan semua peralatan tersebut telah dirampas. Hari keempat lawatan rasmi ke Jerman, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan perbincangan dengan pembuat dasar, ahli kumpulan pemikir dan agensi kerajaan di Yayasan Keber di Berlin. Ia bagi mengadakan perbincangan dengan pembuat dasar dan kumpulan pemikir. Ketibaan Perdana Menteri disambut ahli Lembaga Eksekutif Keber Foundation Dr. Thomas Paulsen dan Pengarah Eksekutif Hubungan Antarabangsa Keber Foundation Nora Muller. Keber Foundation merupakan sebuah organisasi pemikir dan penerbit bebas yang memfokus pada isu sosial, antarabangsa dan politik. Pada sesi tersebut, pelbagai isu berkaitan hubungan sosial dan antarabangsa serta perkembangan politik semasa disentuh. Perdana Menteri berharap sesi perbincangan sedemikian dapat diteruskan pada masa akan datang. Perdana Menteri kini dalam lawatan rasmi 6 hari ke Jerman bermula 10 hingga 15 Mac. Program Sentuhan Kasih Ramadan KPKT menyantuni warga berita RTM di Angkasa Puri, Kota Media. Sebanyak 300 pek makanan dihulurkan kepada kaki tangan berita TV dan radio. Menurut Timbalan Menteri KPKT, Datuk Aiman Atirah Sabu, program itu sebagai menghargai komitmen petugas media ketika Ramadan. InsyaAllah. Dan mudah-mudahan dengan penglibatan kita di peringkat KPKT ini akan mewujudkan engagement kita dengan rakan-rakan media dan boleh terus saling bertukar-tukar maklumat dan saling update mengemaskini antara satu sama lain insyaAllah. Dan mudah-mudahan dengan penglibatan kita semua termasuklah SPNB, rakan strategik yang bersama-sama dengan kita pada hari ini akan meringankan lagi beban rakyat kita yang mungkin terkesan dengan keadaan ekonomi yang sedikit menekan. Datuk Aiman Atirah turut meluangkan masa melawat studio berita dan beramah mesra dengan para petugas. Orang ramai diingatkan agar tidak berbelanja mengikut hawa nafsu ketika membeli juadah berbuka sepanjang bulan Ramadan. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata pengguna perlu mengawal pembelanjaan mereka sebagai langkah berjimat cermat berikutan kos sara hidup yang semakin tinggi. Beliau berkata ia juga dapat mengelakkan pembaziran makanan berlaku. Saya dimaklumkan kalau data semalam daripada kajian daripada UPM hampir 18 bilion keseluruhan dia. Untuk bazar Ramadan saja hampir 10 bilion seluruh Malaysia. Jadi itu merupakan satu perkara yang amat saya terperanjat dalam tempoh sebulan. Rakyat Malaysia akan berbelanja hampir 10 bilion, 8 bilion untuk yang lain-lain pergi ke hotel ataupun perbelanjaan-perbelanjaan lain sepanjang Ramadan. Jadi ini merupakan satu perkara yang kita telah dimaklumkan bahawa perbelanjaan kita terlalu besar untuk makanan sepanjang Ramadan ini.
Tambahnya, rakyat juga perlu mengambil iktibar daripada lebih 2 juta rakyat Palestin yang kini berdepan krisis kebuluran susulan peperangan yang berlaku. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perlis menganjurkan Bazar Ramadan Rahmah Madani di 2 lokasi terpilih bermula 1 Ramadan. Bazar berkenaan dibuka di persiaran kawasan Kangar bersebelahan Kompleks Dewan Undangan Negeri dan Dataran Niaga Arau. Pengarahnya Nurazah Jaafar memaklumkan bazar terbabit dianjurkan dengan kerjasama Majlis Perbandaran Kangar dan Touch and Go e-wallet. 500 pengunjung terawal juga ditawarkan insentif e-dompet berjumlah RM20. Bazar Ramadan Rahmah Madani itu menawarkan pelbagai menu rahmah membabitkan makanan dan minuman yang tidak melebihi RM5. KPDN juga melakukan pemantauan di setiap bazar Ramadan di seluruh Perlis menerusi Ops Pantau bagi memastikan peniaga mematuhi peraturan termasuk meletakkan tanda harga. Seramai 40 anak-anak asnaf dan yatim piatu di Johor disantuni menerusi sumbangan peralatan sekolah dan makanan ringan sempena Ramadan kali ini. Inisiatif itu bagi meraihkan golongan berkenaan dengan program berbuka puasa. Usaha dibuat bagi memuliakan anak-anak daripada Rumah Perlindungan Fitrah Kasih itu dan sekaligus mengimarahkan bulan Ramadan. Rumah Perlindungan Fitrah Kasih ini kita ada 2 lokasi di Bandar Baru Uda, Johor Bahru dan juga Lakin Johor Bahru. Kita menempatkan sebanyak 100 orang anak-anak di mana golongan anak-anak ini terdiri daripada anak-anak yatim piatu, anak golongan asnaf, golongan gelandangan dan juga beberapa kes-kes khaslah yang memerlukan perlindungan daripada kita, insya-Allah. Alhamdulillah hari ini kita dijemput seramai 40 orang anak-anak. Alhamdulillah mereka dapat cuaca yang amat kata luar biasa. Program berbuka puasa bersama asnaf dan yatim piatu itu juga merupakan acara tahunan yang dianjurkan sejak 2017. Usaha murni tersebut akan diteruskan pada tahun hadapan bagi meraihkan lebih ramai golongan tersebut di Johor. Seorang peniaga roti John berkongsi rezeki di bulan Ramadan dengan menawarkan juadah jualannya secara percuma kepada golongan kurang berkemampuan termasuk OKU dan anak yatim. Nurul Mahiran Zulkifli, 39 tahun berkata dia berhasrat untuk mengagikan kira-kira 600 roti dalam tempoh sebulan dengan memperuntukkan 20 roti John sehari kepada golongan berkenaan. Kata orang asnah ni, kita melalui daripada pusat tahfiz ataupun Tok Ngulu dan orang sekampung kita lah. Kita tahu dah dia tu memang golongan yang kurang berkemampuan. Macam tahun yang dulu kita buat orang ibu mengandung, ya boleh jugalah. Beliau yang berniaga di Kampung Semak Jal, Wakaf Baru, inisiatif kongsi rezeki itu sudah dilakukannya sejak Ramadan pada tahun 2022. Tawaran sebagai tuan rumah Tamasya Sukan Commonwealth 2026 oleh Persekutuan Sukan Commonwealth kepada Malaysia akan dibawa ke Kabinet minggu depan. Menteri Belia dan Sukan Hanayuh berkata setiap peruntukan yang dikeluarkan dijamin membawa pulangan kepada rakyat dan negara. Perkara ini akan dibawa ke perbincangan Kabinet pada minggu hadapan, saya percaya. Jadi saya tidak mahu mendahului perbincangan Kabinet. Ada banyak maklum balas di luar sana, semua memberikan pandangan masing-masing, tetapi saya bagi jaminan bahawa kerajaan ini sangat bertanggungjawab dengan setiap ringgit duit rakyat dan kita akan pastikan perbelanjaan yang kita nak lakukan ini mesti mendatangkan hasil kepada negara. Persekutuan Sukan Commonwealth membuat tawaran kepada Malaysia untuk menggantikan Victoria dengan suntikan dana sebanyak RM602 juta bagi melaksanakannya. Perkembangan All England 2024. Pemain perseorangan negara Lee Zijia berjaya menewaskan cabaran wakil Jepun Kodai Naraoka yang juga pilihan ke-6 kejohanan untuk mara ke pusingan 16 terbaik.
Di set pertama, pemain di ranking ke-10 dunia itu tampil garang apabila berjaya menjarakkan 5 mata terhadap Naraoka sebelum menang 21-12. Bersambung set kedua, kedua-dua pemain mempamerkan aksi seimbang apabila saling bertukar mata sehingga mata ke-11. Namun, kawalan gelanggang dipamerkan Zijia memberikan kelebihan buatnya untuk menang 21-19. Keputusan itu sekaligus memberi kelegaan kepada Zijia yang cuba bangkit memperbaiki prestasinya pada kejohanan antarabangsa. Esok, Zijia akan bertemu wakil Singapura Loh Kian Yew. Turut mara beregu campuran Chen Tanji Toh Iwei, mereka terpaksa berhempas pula sebelum menewaskan pasangan Thailand Sapsire Terat Tadachai dan Decapol Puavara Nukroh 2-1. Gandingan negara bermula baik dengan menguasai set permulaan 21-14. Bagaimanapun, beregu Thailand itu tampil bangkit di set kedua dengan 21-12. Enggan tewas, Tang Jie Wei kembali mencari rentak untuk menang di set penentuan dengan keputusan 21-15. Menanti mereka di pusingan seterusnya Tang Chunman dan Se Ing Sweat dari Hong Kong. Pelumba negara Sharifuddin Azman atau lebih dikenali sebagai Damuk bakal menyertai perlumbaan kejuaraan motosikal Asia ARRC musim ini. Perkara itu disahkan Idemitsu Bonshu Honda BSH Racing Team. Ini sekaligus menjawab teka-teki nasib pelumba negara itu yang tidak lagi beraksi dalam kejuaraan motosikal dunia MotoGP bagi kelas Moto3. Damuk akan beraksi dalam kelas AP 250cc bersama rakan sepasukan Mat Irfan Haikal. Dalam pada itu, Mat Zakwan Zaidi terus diberi kepercayaan beraksi dalam kelas perdana ASP 1000 bersama jentera baharu Honda CBR 1000 RRR 2024. Sementara Mat Helmi Azman dan Azroy Hakim Anwar bakal beraksi dalam kelas SS 600cc bersama jentera Honda CBR. Pusingan pembukaan ARRC berlangsung pada 15 hingga 17 Mac di litar antarabangsa Chang, Thailand. Pengarah urusan BSH Mitsuharu Funase berkata, pihaknya meletakkan sasaran tinggi bagi memburu pelbagai kejayaan sekaligus menjadikan 2024 sebagai tahun kejayaan pasukan itu. Kejayaan 3 pemain Terengganu FC TFC memikat hati Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan bawah 23 tahun, Juan Torres Garrido membuktikan pasukan itu memiliki barisan pemain muda berbakat. 3 pemain yang dipanggil untuk menyertai kem latihan pusat skuad Harimau Malaya B23 yang bermula Ahad ini, Muhammad Ubaidullah Syamsul Fazili, Muhammad Faris Rifki Abdul Rashid dan penjaga gol Rahad Yazli Rahalim. Selain itu, 2 lagi pemain yang diletakkan dalam senarai bersedia, Muslihuddin Atik Mazaid dan M. Rakesh. Ketua Pegawai Operasi TFC Muhammad Syahrizan Muhammad Zim berkata, pujian harus diberikan kepada barisan kejurulatihan yang berjaya menggilap bakat serta potensi pemain sehingga membolehkan mereka dipanggil untuk mewakili negara dan beraksi di pentas antarabangsa. TFC berharap pemain dapat membantu skuad kebangsaan mencipta kemenangan. Aksi ini juga boleh dianggap latihan pemanas badan untuk pemain sebelum bermulanya Liga Malaysia Mei ini. Sekian berita tengah malam dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Salam Malaysia Madani, selamat malam. Assalamualaikum.